صلى الله على محمد 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 وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا تدعنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا دعاء الا استجبته ولا مسافرا الا سلمته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah bersyukur. Mudah-mudahan kita baca selawat baca dihadiahkan kepada seluruh umat Islam, terutama saudara yang berada di Gaza dan Palestin. Allah SWT pelihara mereka, beri kekuatan kepada mereka, Allah lindungi mereka dan Allah beri pertolongan daripada semua yang kita tidak tahu, insyaAllah. Okey, kita sambung kelas belajar kita. Tapi kita mulakan dengan syair surah Al-Jadah ini. Tak sebut temantin anyar, tak sebut temantin anyar. Jangan penek bimbing kuwi Nunyu penek no tangon baso dodotiro Kanggon baso dodotiro Kumitir berdaing pinggir dodo manadu matama kanjon sebab menggosore kanggon sebab menggosore mumpung padang bulane mumpung jembar kalangane yuk surah
Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بآل البدر يا الله بآل البدر يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنكمة ومن هم ومن غمة بآل البدر يا الله بآل البدر يا الله إلهي نجنا واكشف جميع أذية واصرف مكائد العدا والدوف بآل البدر يا الله بآل البدر يا الله bangkitlah tanaman sudah berbunga menghijau berseri-seri bagaikanlah raja sehari bagaikanlah raja sehari pengembala anak gembala panjatlah bimbing itu meskipun licin tapi panjatlah untuk bersihkan pakaianmu untuk bersihkan pakaianmu pakaianmu yang ada ternas di tepi jahitlah perbaiki untuk menuju senja hari untuk menuju senja hari selagi bulan mengambang terang terlual mari bersorak-sorak gembira takbir kemari salah Allah. Oke, kita sampai hadis yang ke-5 ada 5 dah. 6 Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-6 pada sejarah pasti. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام والمسجid الرسول والمسجid الأقصى. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian bersusah payah mengadakan perjalanan kecuali ke 3 masjid. Pertama Masjidil Haram, kedua Masjid Nabawi dan yang ketiga Masjid Aqsa. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW menggalakkan kita untuk pergi ke 3 masjid. Pertama Masjid Haram, yang kedua Masjid Nabawi dan yang ketiga Masjid Aqsa. Ketiga-tiga masjid ini dia ada kelebihan tersendiri. Masjid Haram ini dia adalah tempat untuk kita kembalikan fitrah. Fitrah ini maknanya sifat kemanusiaan. Dekat situ kita belajar sifat maknanya kemanusiaan diri kita. Jadi maknanya sebab itu Makkah sendiri berasal daripada perkataan bakah ataupun menangis. Dengan sendiri biasanya orang kalau ke sana mudahlah dia nak menitiskan air mata dan mudah untuk dibalik kepada kita. Contoh sekalian, manusia ketika lahir dia menangis. Menangis ni fitrah manusia. Manusia mula-mula dia lahir dia menangis. Jadi sebenarnya menangis ni adalah fitrah manusia. Maksudnya menangis ni dia akan mengembalikan sifat kemanusiaan kita. Dan sebab itu banyak ada hadis kita disuruh dan digalakkan untuk menangis.
ingatkan dosa dan sebagainya, kasihan dan sebagainya. Apabila manusia semakin membesar, kadang-kadang dia menangis bukan kerana fitrah. Ketika itu dia menangis kerana dendam, tak puas hati, kan? Rasa tak suka dan sebagainya. Jadi maknanya tangisan itu bukan tangisan fitrah lah. Sebab itu disuruh kita untuk pergi ke Masjidil Haram supaya kita balikkan nangis itu sebagai fitrah. Nangis kita bukan sebab dendam. Nangis kita memang betul-betul ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Atau kelebihan kalau orang pergi ke Mekah. Masjid Nabawi pula adalah untuk refresh iman. Dia untuk kita mengembalikan semangat keimanan. Dalam hadis yang disebut, al-iman sayati ilal Madinah kama ta'til hayy ila hijriha. Iman akan pulang ke Madinah seperti mana ular pulang ke sarang. So dengan sendiri kalau kita pergi ke Madinah, kita teringat pada Nabi, kita akan rasa nak taat, jadi taat, jadi nak maknanya berselawat, jadi beribadah dan sebagainya. Okay? Masjid Aqsa ni tempat refresh untuk semangat jihad. Jihad bukan membunuh tapi membangun peradaban ummah. Itu jihad ya. Jadi sebab itu dari jihad ekonomi, jihad sebab itu kita ingat Masjid Aqsa dia akan related dengan jihad. Dengan kita membangunkan sesuatu untuk ummah. Dan benda jihad ni daripada dulu sampai zaman kita sampai akhir zaman nanti pun akan berlaku semangat-semangat jihad di sana ya. Sampai dosa peperangan antara Dajjal dan orang beriman juga berakhir di sana. Jadi siapa pernah pergi Masjid Aqsa tu, dia memang tanah tu tanah barokah tu jadi orang berani. Saya pernah tanya Imam Masjid Aqsa, saya kata Imam, apa rahsia keberanian orang Palestin? Tak takut pun, berani pun. Kata Imam Masjid Aqsa, kata apa? Bukan pada orang Palestin, tapi pada tanah Al-Aqsa, tanah Baitul Maqdis. Satu hari 2009 ya, saya bawa rombongan untuk pergi ke sana. Waktu itu tengah macam inilah, tengah nak perang macam ni. Makcik-makcik waktu itu kan semua, Ustaz, kita batalkan yang trip kita ni, takutlah, tak berani lah. Jadi saya kata, waktu itu tapi tak sebesar ni waktu itu saya kata, kita semua hotel pun dah bayar kan, jadi semua dah diselesaikan. Kalau siapa nak ikut bolehlah, siapa tak nak pun tak apa. Jadi semua bersetuju untuk pergilah, tak apa. Selamat saya insyaAllah. Pergi Gaza. Lepas itu tengah macam ni lah, Gaza tengah terserang, melimpah sampai ke Jerusalem, sampai ke Aqsa. Sampai dekat Aqsa, tuan-tuan sekalian, makcik-makcik yang nak batalkan trip tu, saya tengok, dia berada di barisan hadapan. Yahudi marah boleh boleh jadi berani. Atau rupanya tanah Al-Aqsa tu memang akan jadikan orang jadi berani. Dia ada keberkatan tanah di tanah syahid kan. Macam kita bulan Ramadan, kenapa boleh orang berhenti berokok, oleh orang nak beribadah? Sebab keberkatan Ramadan tu yang jadikan kita boleh nak ibadah. Macam tu juga orang pergi Mekah. Kenapa orang pergi Mekah boleh nak sembahyang? Keberkatan tanah Mekah. Sebab hidup kita ni kena cari keberkatan. Rezeki kalau ada berkat, dia bawa kita ke arah kebaikan. Dengan sendiri itu akan bawa ke arah kebaikan. Umur kalau ada berkat, dia bawa kita ke arah kebaikan. Jadi itu kelebihan. Dan dia kata, kalau nak bersusah payah nak pergi ke 3 masjid. Masjid Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala mula saya jejak kaki ke Masjid Aqsa pada tahun 2009. Saya berjanji kat diri saya dekat Masjid Aqsa, ya Allah izinkan aku bawa seramai mungkin orang pergi ke Al-Aqsa. Jadi maknanya orang pergi, orang tengok, orang dapat semangat, dan balik orang bawa maksudnya kisah-kisah Masjid Aqsa, kongsikan dengan orang-orang supaya orang ada kesedaran. Sebab Masjid Aqsa atau Palestin dia rutin dia tiap-tiap tahun memang ada serangan. Biasanya bulan Ramadan. Kan? Kali ini peperangan pada bulan Rabiul Awal. Sebenarnya dia spark untuk perang lebih besar lagi nanti. Ketika bulan Ramadan atau sekitar bulan Ramadan. Jadi semangat kita jangan sekadar sekarang ni. Betul saya nak bincang masjid ini, kita bincang sejarah Palestin dan Masjid Aqsa, biar kita dasar kita ilmu, kita faham. Baru semangat tak luntur. Kita faham begitu.
Sebab dia spark lebih besar lagi. Kalau kita tengok dulu orang-orang yang tak sokong Palestin, Mak Saleh pun sekarang dah tak sokong Palestin. Dia dah spark lebih besar lagi. Dia memang tempat bumi untuk maknanya orang ingat saja, orang akan ingat mengenai jihad, mengenai semangat dan sebagainya. Okey, hadis seterusnya, hadis yang ke-7. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatu usriya bi ra'aitu Musa wa idza huwa rajulun darbun rajulun ka'annahu min rijalin syu'ah wa ra'aitu shanu'ah wa ra'aitu Isa fa idza huwa rajul rab'ah ahmar ka'annama kharaja min Dimash wa innahu ashbahu waladi Ibrahim bih thumma utitu bi ina'ain fi ahadihima laban wa fil akhar khamr faqala ishrab ayyuhuma syi'ta fa akhadtu laban fa sharibtuhu faqila akhadta al fitrah ama innaka law akhadta al qamar qawat ummatak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam aku diperjalankan, yaitu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, aku melihat Nabi Musa alaihissalam dan ia adalah seorang yang kurus, berambut rapi seakan ia adalah dari Shunuah. Kemudian aku melihat Nabi Isa alaihissalam dan dia adalah orang yang tegap berkulit kemerah-merahan seakan ia baru keluar dari mandi bersuci, dan dengan ciri-ciri itu ia tampak seperti putra Ibrahim alaihissalam. Kemudian didatangkan kepadaku dua bejana yang satunya berisi susu dan satu lagi berisi arak. Kan? Arak waktu itu belum diharamkan lagi. Jibril alaihissalam berkata, minumlah engkau mahu di antara keduanya. Maka aku mengambil susu dan meminumnya. Maka dikatakan kepadaku, engkau mengambil yang sesuai dengan fitrah. Jikalau engkau mengambil arak, maka hancurlah umatmu dengan arak itu. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, okey. Saya nak cerita mengenai Bani Israel. So kita dah cerita mengenai sekadat Baitul Maqdis, kita dah faham wakaf dan sebagainya. Sekarang ni kita nak cerita mengenal Bani Israel dulu. Okay. Bani Israel bangsa. Dia bangsa. Bani Israel yang dilaknat dipanggil Yahudi. Yahudi adalah Bani Israel yang engkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bani Israel adalah bangsa. Bani Israel dalamnya ada orang beriman, dalamnya ada para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Orang Yahudi nak kita kenal dia sebagai Israel, dan dia bagi nama negara itu sebagai Israel. Dia bercita-cita untuk membuat negara daripada 6 buah negara sekarang. Kalau tengok dia punya bendera, dia ada 6 bintang. 6 bintang pun 6 tanah yang dia nak ambil. 6 bintang, atas ada calit, bawah ada calit. 6 bintang daripada 2 buah sungai. Sungai Nil yang di Mesir sehingga sungai Furat yang berada di Iraq. Dia bercita-cita nak 6 negara ni sebenarnya. 6 negara itu mana? Mesir, kemudian Palestin pada sekarang ni, kemudian Jordan, kemudian Syria, kemudian Lebanon, dan sebahagian daripada Iraq. Saya ulang balik, lagi sangat Ustaz ni, tak saling, tak sempat. Yang pertama Mesir, yang kedua Palestin, yang ketiga Jordan, yang keempat Syria, yang kelima Lebanon, dan yang keenam sebahagian daripada Iraq. 6 negara ini di antara 2 buah sungai, sungai Nil di Mesir dan sungai Dajlah yang berada di Iraq. 6 negara ini dia nak, dan dia pernah cuba ambil. Dia ambil Bukit Golan daripada Syria. Dia pernah ambil Sinai, tapi tidak berjaya. Jordan, sebagian besar tanah dia ambil. Lebih barat itu Jordan punya. Begitu juga dengan nak ambil Lebanon dan sebagian daripada Iraq. Dan ini cita-cita mereka diletakkan dalam bendera mereka. Dan didoktrinkan pada anak-anak ni, benda itulah didoktrinkan sejak kecil lagi. Jadi ini orang Yahudi, ataupun orang, maknanya orang Yahudi.
Jadi Bani Israel bangsa. Kemudian Yahudi ini adalah Bani Israel yang dilaknat. Dalam Quran Allah sebut bagaimana sebagian Bani Israel dilaknat atas lisan Nabi Musa dan Nabi Isa. Ini dibagi orang Yahudi yang ingkar dan mungkar Allah Subhanahu wa taala. Okey. Orang Yahudi ini dia berasal daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini dia ada dua orang isteri yang masyhur. Satu Siti Sarah, satu Siti Hajar. Daripada Siti Sarah lahir Bani Israel, daripada Siti Hajar lahir orang Arab. Okey, daripada Siti Sarah lahir Bani Israel, daripada Siti Sarah, daripada Siti Hajar lahir bangsa Arab. Orang Yahudi dengan orang Arab ni dia sepupu. Sebab itu perangai dia orang lebih kurang sama macam. Kalau baik, baik betul. Kalau beriman. Kalau jahat, ya Allah, kering hati. Tak ada bangsa di dunia yang sekering hati ni. Kita lihat hari ni Israel bom Gaza, sama je dengan Bashar Assad di Syria bom rakyat ni. Orang Arab dia kalau tak beriman, memang kering hati dia. Dia tak ada belas kasihan langsung. Bashar Assad Syria kan, sebab dia sepupu. Dia daripada Bani Israel dan daripada Siti Hajar dari bangsa Arab. Di antara kedua-dua ini, Arab dengan Bani Israel paling banyak diutus para nabi. Orang Arab hanya 4 orang nabi sahaja. Arab hanya ada 4 orang nabi sahaja. Yang pertama Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud makamnya berada di Hadramaut di Yaman. Nabi Hud alaihi salam. Yang kedua Nabi Shu'aib alaihi salam. Nabi Shu'aib makamnya berada di Jordan. Nabi Shu'aib ni bapa mertuanya Nabi Musa. Nabi Musa Bani Israel. Nabi Shu'aib itu orang Arab. Bapa mertua Nabi Musa. Yang ketiganya Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh alaihi salam makamnya berada di Mesir. Dan yang keempat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam makamnya berada di Madinah. Jadi daripada bangsa Arab 4 orang nabi ni. Nabi Ibrahim waktu tu belum lagi jadi bangsa Arab atau bangsa Yahudi belum lagi. Dia ke bawah tu baru jadi. Bani Israel banyak nabi. Banyak nabi diutus kepada Bani Israel. Ini Bani Israel. Kemudian Bani Israel ni tuan-tuan sekalian, kita ambil sejarah Bani Israel dulu sebab dia ada cerita Nabi Musa dan Nabi Isa ni. Bani Israel ni daripada Nabi Ishak. Nabi Ishak namanya Siti Sarah, Nabi Ishak. Nabi Ishak ada anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub inilah nama lain dia adalah Israel. Jadi Bani Israel adalah anak-anak Nabi Yakub. Nabi Yakub ni nama lain dia adalah Elias Israel. Jadi kalau Bani Israel adalah Bani anak-anak Yakub. Jadi antara anak Nabi Yakub ataupun anak Israel ni, anak Yakub ni, dia ada 12 orang anak. Itu yang jadi 12 kabilah besar Bani Israel. 12 orang. Salah satunya Nabi Yusuf alaihissalam. Pendekkan cerita, Nabi Yusuf dikhianati adik-beradik dia, kemudian dibuang ke telaga, pedagang ambil bawa ke Mesir. Membesar dia di Mesir. Pendekkan cerita, dia jadi menteri di Mesir. Kemudian pendekkan cerita, dia bawa semua adik-beradik dia, termasuk bapa dia, pindah ke Mesir. Ingat tak tadi, ada 6 negara yang dia nak. Sebab Bani Israel pernah berada di Mesir. Baik dia dengan orang Kibti. Orang Kibti itu orang Mesir. Orang Mesir, orang Kibti, bangsa Kibti. Berbaik dia pada bangsa Kibti, ketua-ketua Bani Israel ini melafazkan lafaz penghambaan. Dia kata, okeylah, sebab Bani orang Kibti ini baik dengan kita jadi hamba lah khidmat untuk orang Kibti. Dan lafaz itu diterima. Setelah itu apabila dah ke bawah, orang Kibti jadikan sungguh-sungguh hamba. Dulu macam lafaz hamba, tapi macam kawan-kawan je lah. Bantu. Jadikan hamba betul-betul. Sampai zaman Fir'aun. Dia hamba betul-betul. Itu yang ketika dilahirkan Nabi Musa AS,
Kenapa Nabi Musa tak boleh bawa lari ke turun Bani Israel? Sebab dia adalah fas penghambaan. Itu yang dia kena selesaikan dua benda. Satu, dia kena ajak Firaun beriman. Yang keduanya, dia kena minta bebas, lafaz penghambaan itu bebas daripada Firaun. Pendekkan cerita, kan? Nabi Musa ni dia membesar dekat istana tau. Jadi orang anggap dia memang putera mahkota. Jadi dia dengan Firaun ni memang baik. Kan? Firaun waktu yang ambil dia tu Firaun bapak. Kemudian bapak dia meninggal, yang Firaun membesar adik-beradik dia yang mengaku Tuhan. Kan? Jadi yang mengaku Tuhan tu adalah Firaun yang anak Ramses II. Jadi bila dia lari dekat Madian, dekat cerita dia lari Madian, dengar bapak meninggal, adik dah jadi raja. Itu dia balik, nak balik nak jumpa adik dia. Tiba-tiba di Bukit Tur Sina turun ayat idhab ila fir'aun innahu tagha. Kau pergi ke Firaun, adik dia dah melampau, dah sampai mengaku Tuhan. Itu yang dia datang. Kan? Baik je, dik, apa cerita dik? Mengaku Tuhan tak dik? Kan? Apa cerita dik? Alah biarlah mengaku Tuhan. Tak boleh dik, tak boleh, entahlah akan datang azab. Itu yang berlaku beberapa tanda tu. Kan? Air dari darah, kapak tiba-tiba banyak. Bila kata balik kan Firaun jumpa Musa. Panggil Musa, bang, apa cerita ni bang? Tolonglah doa pada Tuhan kau ni kan. Musa berdoa, kau jangan aku Tuhan tau. Janji. Kan? Elok baiknya, aku Tuhan lagi. Atau datang banyak. Kan? Maknanya ujian. Sampai last sekali, jadi maknanya Tuhan turun ke azab, maknanya sampai mati anaknya Ramses II tu. Itu yang dia marah sangat. Apa punya Tuhan ni kan, sampai anak aku kan, putera-putera itu mati. Dia kata dulu ayah kita bunuh anak bawah 2 tahun Bani Israel. Kan sekarang ni maknanya itulah sebab kau tak beriman. Itu dia kata kalau macam ini, kalau nak keluar daripada Mesir, keluarlah, nak berampus sangat kan. Bahasa nak salah faham. Berampuslah. Aku bebaskan kamu semua. Itu baru Nabi Musa boleh bawa keluar Bani Israel. Kalau tidak, kenapa tak ada berawalnya? Marilah kita cabut malam-malam. Kenapa tak macam tu? Jadi keluar kemudian headingnya mana? Headingnya Baitul Maqdis. Pendekkan cerita, dia sesat 40 tahun dekat Sinai. Orang Bani Israel buat hal sesat 40 tahun. Jadi apabila dah dapat petunjuk untuk pergi ke Baitul Maqdis, sampai dekat Jericho, dia tahu Baitul Maqdis ni tidak mengalu-alukan mereka. Jadi nak masuk kena perang. Itu yang Bani Israel kata kat Musa, izhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Kau pergi seorang-seorang boleh tak? Nanti kau dah menang, mau panggil kami. Itu Nabi Musa kata, apalah banyak orang. Kau punya hal kita sesat 40 tahun, tiba-tiba dah dekat Baitul Maqdis tak nak pergi pula. Tidaklah. Itu Musa meninggalkan kaum dia. Maka kaum dia pergi seorang dia, dan Nabi Musa tak sampai Baitul Maqdis. Dia meninggal. Jadi dalam peristiwa Isra Mi'raj, ahli kitab tak seorang pun tahu di mana makam Nabi Musa. Tapi Nabi kata, aku diperlihatkan, aku tahu makam Nabi Musa mana. Ditanya oleh ahli kitab yang mana? Di Qusaybil Ahmar, di Pergunungan Merah. Jadi satu dekat Jericho tu ada satu tempat pegunungan. Kalau waktu petang, simbahan matahari itu menjadikan gunung itu berwarna seakan-akan warna merah. Ketika para sahabat datang jumpa makam, dan sahabat berijtihad. Sebab Nabi tak sempat tunjuk, Nabi dah wafat. Sahabat berijtihad, ini makam Nabi Musa AS. Kan? Jadi bagi orang Yahudi, Nabi Musa itu pergi dan meninggal di Mount of Nebo. Mount of Nebo sekarang di Jordan. Mount of Nebo. Bagi orang Yahudi dan bagi versi Kristian bersama. Mount of Nebo. Tapi Nabi kata, aku tengok. Itu yang Yahudi tanya. Kalau kau tengok Musa, macam mana rupa dia? Itu yang Nabi cerita. Rupa Musa macam ni. Kemudian sampai ke Baitul Maqdis, maknanya dia dah meninggal Nabi Musa. Kaum kata, tak dengar berita ni Musa macam mana ni? Lama duduk dekat Jericho ni, maka
anak murid Nabi Musa bernama Nabi Yusha bin Nun ataupun Nabi Joshua. Nabi Yusha bin Nun dia pimpin Bani Israel untuk pergi ke Baitul Maqdis dan perang dan diterima sebagai penduduk di sana. Itu baru dia duduk balik bersama orang Palestin atau orang Arab yang dah ada asal kat situ. Sebab itu kalau dikata itu tanah dia tidak, itu kita tahu. Dia lepas tu datang Nabi Musa, ke situ balik. Okey. Kemudian Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud 1000 tahun sebelum Masehi. 1000 tahun sebelum Masehi. Nabi Daud ni, tuan-tuan sekalian, dia raja pertama Bani Israel. Sebelum tu orang Palestin atau orang tempatan. Dia menjadi raja pertama Bani Israel. Nabi Daud alaihissalam. Jadi Nabi Daud dia tolong raja orang Palestin untuk tempatan. Nama orang itu Talut. Talut waktu itu satu orang raja nak serang Baitul Maqdis, maka Talut mimpin untuk lawan. Nama orang itu Jalut. Tapi pernah dengar tak kalau bahasa Inggris David and Goliath? David and Goliath itu mana Nabi Daud dan juga Jalut tu. Nabi Daud yang dapat bunuh Jalut, akhirnya dia dapat jadi raja. Kemudian Nabi Daud ada anak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kemudian yang bangunkan Baitul Maqdis betul-betul. Nabi Sulaiman. Okey. Boleh setakat ni? Lagu sangat ke pening ke? Banyak lagi hadis ni. Boleh ya? Lepas zaman Nabi Sulaiman alaihissalam 586 sebelum Masehi. 586 sebelum Masehi yang saya cerita pada kelas pertama minggu lepas, datang satu orang raja daripada Iraq, daripada Babylon, serang Baitul Maqdis, kemudian hancurkan masjid Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Bagi orang Yahudi punya versi, dia punya sinagog lah, dia punya first temple pada dia lah. Pada kita masjid dihapuskan, Nebuchadnezzar. Tulis dia, macam saya sebut minggu lepas, tulis dia, janji bunyi dia, Nebuchadnezzar. Okey. Kemudian yang membebaskan orang beriman dan Bani Israel ini adalah Cyrus the Great. Cyrus the Great daripada Parsi. Cyrus the Great daripada Parsi. Dan sebagian ulama sirah kata Cyrus the Great adalah Zulkarnain yang disebut dalam Al-Quran. Wallahu alam, itu antara ijtihad ulama sirah. Sebab raja yang memerintah timur dan barat ni dua orang, satu Cyrus the Great, satu Alexander the Great. Tapi kalau tengok sejarah, Alexander the Great dia tidak beriman, dia menyembah dewa. Yang beriman adalah Cyrus the Great. Jadi sebab para ulama sirah kata Cyrus the Great itulah Zulkarnain yang disebut dalam Quran, yang mengurung dua makhluk aneh bernama Gog and Magog ataupun Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu akhir zaman itu akan keluar, akan merosakkan dunia ni lah. Okey. Tuan-tuan muslim-muslimat sekalian. Okay. Jadi Cyrus the Great serang Babylon, selamatkan orang beriman, bagi peluang balik ke Jerusalem. Sebahagian Bani Israel tak balik ke Jerusalem, berterima kasih sangat kepada Cyrus the Great, duduk di Parsi. Sebahagiannya duduk di Parsi. Okay? Jadi yang duduk di Parsi ini dipanggil Yahudi Tayalisah. Tulis dulu, nanti saya nak cerita dia punya sekuennya. Yahudi Tayalisah. Yahudi Tayalisah ni, Tailis ni adalah Yahudi yang berbudaya seperti orang Parsi. Ketika orang Parsi itu bercampur-campur agama dan jadi agama Majusi, Yahudi Tayalisah ni bercampur-campur dia punya agama ni dengan penyembah api. Yahudi berada di Parsi, ya. Okey. Sebagian tadi balik ke Jerusalem kan? Dan Yahudi Tayalisah ni berada di Parsi, ya. Okey. Lalu belum masa sampai satu Masehi ini zaman Nabi Isa alaihissalam. Zaman Nabi Isa alaihissalam
Kemudian pendekkan cerita, orang Yahudi nak bunuh Nabi Isa, diangkat Nabi Isa ke langit. Dalam Quran Allah sebut, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Dia tidak dibunuh dan dia tidak disalib, tetapi diserupakan. Diangkat berikut ulama ahli sirah dekat Jabal Zaitun. Jabal Zaitun ataupun Mount of Olive yang berada di Jerusalem. Kan ada watin wa zaitun wa turi sinin wa hazal baladil amin. Watin wa zaitun, Jabal Zaitun, wa turi sinin, Tur Sina, wa hazal baladil amin, Mekah. Ini dia amin. Jabal Zaitun. Jadi kalau kita berpeluang pergi Jabal Zaitun, dekat sana ada satu tempat, ada bekas tapak kaki Nabi Isa alaihissalam, tapi sebelah aja. Para nabi ini, kalau setengah-setengah keadaan, ketika dapat wahyu, batu ini mencair. Lepas itu kita jumpa tapak kaki Nabi Ibrahim dekat tempat Kaabah, dipanggil makam Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dibangun ke Kaabah itu, batu itu mencair. Ada tapak kaki Nabi Ibrahim, ada tapak kaki Nabi kita Muhammad SAW, kan? Ada tapak kaki Nabi Isa alaihissalam dekat Jabal Zaitun. Tapi satu je lah, seolah-olah dia diangkat di malaikat, satu je lagi dekat Jabal Zaitun. Kalau berpeluang pergi, boleh pergi sana. Okey. Jadi diangkat Nabi Isa alaihissalam ikut setengah ahli sirah 27 Masihi. Okey. Jadi Yahudi masih lagi berada di Jerusalem. Ada dua kan? Jerusalem satu, Tayalisah satu, betul? Ingat Tayalisah berada di Parsi. Okay. 70 Masihi orang Rom hancurkan kota Jerusalem dan juga Masjid Al-Aqsa, Kali Kubur. Kalau bagi orang Yahudi, Second Temple yang kedua dia dihancurkan pada tahun 70 Masihi. Pada tahun itulah satu kotak tu nama dia Ark of Covenant, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil tabut dalam surah Al-Baqarah. Dalam tu ada ma baqiya min ahli Musa wa Harun, ada barang-barang mukjizat Nabi Musa dan Nabi Harun. Ada setengah pendapat Nabi Sulaiman kumpulkan buku-buku sihir, kotak dalam tu. Kan? Dan Yahudi memang cari kotak tu, tabut tu dicari, betul digali seluruh Palestin digali. Dia belum dapat gali bawah Masjid Aqsa lagi. Kita baru cuba gali pelan-pelan. Kan? Sekali orang Islam dapat tahu, bergaduh, stop sekejap, gali lagi. Kan? Dia memang menggali, memang dia cari benda itu. Okey. Jadi 70 Masihi orang serang Jerusalem, maka orang Rom dah halau seluruh orang-orang Yahudi. Tak ada lah orang Yahudi ini dekat Jerusalem. Tak ada. Jadi dari bersepah-sepah. Kan? Jadi ada Yahudi Tayalisah, ada Yahudi yang bersepah-sepah. Sampai zaman Islam, orang-orang Yahudi ini ada ikut kerajaan Islam. Ada yang duduk dekat Andalusia. Di Andalusia itu dipanggil Yahudi Sephardic. Tulis nama dia. Nanti boleh tambahkan knowledge review kita. Google cari buku sebagainya. Sephardic ni yang duduk dekat Spain, dekat Spanyol ataupun dekat Andalusia. Ada yang duduk dekat negara-negara Europe, dipanggil Yahudi Ashkenazi. Dan dibunyilah tulisnya. Ashkenazi. Jadi Ashkenazi. Ada yang duduk di negara-negara Arab, dipanggil Mizrahi. Jadi sekarang ini ada 4 Yahudi ya. Ada Sephardic, ada Ashkenazi, ada Mizrahi, dan ada Tayalisah. Tayalisah tak ada ya. Okey. Kemudian 3 grup ni pun sama juga, yang daripada Ashkenazi dihalau. Rusia halau ke mana-mana entah duduk. Kan? Sephardic dihalau ketika tombangnya Andalusia. Orang Islam pun kena halau, orang Yahudi pun kena halau. Sephardic ni dia jadi orang yang beragama sikit. Kalau orang Yahudi pakai
Dia pakai kopiah juga kan, tapi kecil. Dia bagi kipah, istilahnya kipah. Kita kopiah, dia kipah. Kipah itu kecil ya. Jangan pakai yang kecil ya. Nanti orang confuse. Jadi satu muka jauh tapi pakai kipahnya. Kipah itu kan. Kipah itu adalah orang Sephardi asalnya. Sekarang ini memang orang kat Jerusalem pakai. Kita kecil. Ya. Begitu juga dengan Mizrahi. Mizrahi ini kadang ada yang keluar lebih halal dan sebagainya, berbagai-macam. Ya. Jadi yang betul-betul masih tak berpindah lagi ni Yahudi mana? Yahudi Hayalisah tadi. Dan Nabi SAW sebut, Nabi kata apa? Yatba'ud Dajjal, yang akan mengikut Dajjal nanti adalah Yahudiyah min Isfahan, minhum Hayalisah. 70,000 daripada Isfahan dan mereka daripada golongan Hayalisah yang ikut Dajjal, yang jadi pemimpin-pemimpin. Macam kita kan dari sudut Islam ada pemegang panji hitam kan. Dia juga ada pemegang panji dia. Antaranya adalah daripada Isfahan. Saya baru balik daripada Parsi. Kan? Saya pergi tengok kan, orang Yahudi dekat Isfahan. Kan? Dekat sinagog dia. Tuan-tuan boleh tulis, ada search. Dia ada Maula Yakub. Maula Yakub sinagog. Maula Yakub sinagog. Itu pusat Hayalisah kat sana tu. Maula Yakub sinagog. Dekat Isfahan. Jadi kita boleh lihat kenapa hadis Nabi SAW mengatakan bahawa orang Yahudi nanti berikut Dajjal panji-panji, kita panji hitam lah kita panggil tu panji pelangi ke putih apa tak kan. Ini adalah orang Yahudi daripada Hayalisah, daripada Isfahan. Sebab apa? Dia yang tak pindah ke sana kemari. Dia duduk, jadi dia preserve ajaran-ajaran dia, tapi bercampur dengan ajaran yang Parsi, bercampur dengan penyembah api. Sebab bila Dajjal keluar, maka dia mudah untuk mengikut Dajjal. Dajjal itu memang mengajak orang ke arah penyembah syaitan. Okey, boleh ya? Saya cerita, kita kenal Bani Israel dulu. Jadi Bani Israel bangsa yang dilaknat oleh Allah dari Yahudi. Itu istilah dalam Quran Allah sebut. Wa qalatil yahud laisatin nasara ala syai'. Orang Yahudi kata orang Nasrani tak betul. Orang Nasrani kata orang Yahudi tak betul. Dua-dua cakap benar, tapi dua-dua masuk neraka. Kan dia cakap benar. Orang Yahudi kata orang Nasrani tak betul, kan dia cakap benar. Orang Nasrani kata orang Yahudi tak betul, kan dia cakap benar. Tapi dua-dua masuk neraka. Sebab dua-dua tak betul. Itu yang dalam Quran Allah sebut ayat tu. Yahudi kata waqalat yahud laisat nasara ala syai'. Okey. Hadis seterusnya. Ya. Hadis ke-8 An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ra'aitu bil buraq wa huwa dabbatu abyad tawilun fawqa al-himar duna al-baghal yadahu hafirah inda muntaha tarfih farakibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis farabattuhu bil halqati allati yarbitu biha al-anbiya thumma dakhaltu al-masjid wa sallaitu fi rak'atain thumma kharajtu faja'ani Jibril bi ina'in min khamar wa ina'in min laban fakhtartu al-laban faqala Jibril ikhtarta al-fitrah thumma urija bina ila as-sama. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, didatangkan kepada Burak, yaitu tunggangan berwarna putih yang tingginya melebihi keldai, namun lebih pendek daripada bagal. Keldai tahu keldai. Bagal ni dia keldai campur kuda. Kan? Dia tinggi daripada keldai. Jadi keldai dia tinggi sikit lah. Nama dia bagal lah. Orang Melayu kita maki orang dia panggil perkataan tu kan. Saya pun tak kenal bagal tu apa. Bagal tu dia keldai kacukkan, dia tinggi sikit. Okay? Jadi burak tu fauqal himar dunal bagal. Dia tinggi sikit daripada keldai, rendah sikit daripada bagal. Kemudian satu langkah sama dengan sejauh jarak mata memandang. Maknanya burak punya perjalanan.
Kemudian baginda bersabda, maka aku mengendarainya sehingga tiba di Baitul Maqdis. Maka aku menambatnya seperti para anbiya menambatkannya. Kemudian aku masuk ke dalam masjid dengan solat 2 rakaat. Dan aku keluar. Maka datang kepada Jibril dan membawa kepada bejana berisi arak. Arak belum diharam waktu itu lagi ya. Dan bejana berisi susu. Tapi aku memilih susu. Jibril berkata, engkau memilih yang sesuai dengan fitrah kesucian jiwa. Kemudian ia menaikkan kami ke langit. Kita sekalian ya. So jadi maknanya ini kisah macam mana Nabi SAW berada di Baitul Maqdis dan Nabi cerita mengenai Baitul Maqdis. Nanti kita akan detailkan mengenai Baitul Maqdis di hadis yang belakang. Maksudnya bagaimana Baitul Maqdis tu dia perjalanan Isra Mi'raj bermula dari situ. Kemudian Nabi naik dekat tengah-tengah. Nabi tambat burak ni kalau ikut sebagian orang sirah dipanggil ada bahagian barat, bahagian dinding bahagian barat tu tempat Yahudi atau kepala. Dekat situ Nabi mendapat burak. Kemudian Nabi naik ke tengah tu bahagian Dome of Rock tu. Orang pada di situ kalau ikut orang sirah Nabi Isra Mi'raj. Tengah betul-betul. Jadi orang Yahudi nak kita faham Baitul Maqdis hanya masjid kecil warna kelabu tu je. Padahal Baitul Maqdis 36 ekar. Dia ada 5 buah masjid. 2 atas tanah, 3 bawah tanah. Kita lihat cerita pada minggu lepas. Okey, hadis seterusnya. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad ra'aituni fil hijr wal quraish sa'aluni an masrai fasa'altani asya'u min baitul maqdis lam athbitha fakuribtu kurbatan ma kuribtu mithlahu qala farafa'u Allahu li anzuru ilayhi ma yas'aluni an syai'in illa anba'ahum bihi faqad ra'aituni fi jama'ah min al-anbiya fa idza Musa qa'iman yusalli fa idza rajulun darab ja'dun ka'annahum rijalun syu'ah wa idza Isa ibn Maryam alaihi salam qa'iman yusalli aqrabun nas min syabahan urwatun bin Mas'ud at-Thaqafi wa idza Ibrahim alaihi salam qa'iman yusalli ashbahun nas bi sahibukum yakni nafsahu fahalatis salah fa'amamtuhum falamma faragtu min as-salah qala qailun ya Muhammad hadha maliku sahibun nar wa sallim alaihi faltafattu ilaihi wa bada'ni bisalam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku berada di Hijr Ismail, kaum Quraisy menanyakan tentang Isra. Mereka menanyakanku tentang hal-hal di Baitul Maqdis yang tidak aku ketahui. Maka aku merasakan kesulitan yang belum pernah aku alami sebelumnya. Rasulullah bersabda, maka Allah menayangkannya Baitul Maqdis untukku hingga aku melihatnya. Tidaklah mereka bertanya kepadaku tentang sesuatu melainkan aku dapat menjawabnya. Dan aku melihat diriku di dalam para jamaah para nabi. Dan aku melihat Musa sedang solat dan ia adalah laki-laki yang kurus tegap seperti orang-orang dari Syanu'ah. Dan aku melihat Isa bin Maryam sedang solat. Ia sangat mirip dengan Urwah bin Mas'ud as-Saqafi, seorang sahabat Nabi ya. Dan aku melihat Ibrahim sedang solat. Ia mirip dengan sahabat kalian, yakni diri beliau sendiri. Maka datang waktu solat dan aku mengimami mereka. Setelah aku selesai solat, ada yang berkata, wahai Muhammad, ini adalah Malik penjaga neraka, maka berikanlah salam kepadanya. Maka aku menoleh kepadanya dan ia mendahuluiku memberi salam. Okay. Dalam hadis ini, ketika Nabi SAW balik daripada Isra Mi'raj, orang Quraisy ada 3 waktu itu. Pertama orang kafir, yang kedua ahli kitab, yang ketiganya sahabat. Jadi orang Quraisy dan juga ahli kitab bertanya, Muhammad, kalau betul kau telah sampai ke Baitul Maqdis, mesti kau boleh cerita Baitul Maqdis. Dulu tak ada Google jadi kalau tak pernah sampai memang tak boleh jawab. Maka ada pernah bertanya agak detail mengenai Baitul Maqdis, tapi dah berkata susah nak jawab. Sebab Nabi sampai malam sampai tapi Allah tunjukkan tempat ini, termasuk para nabi-nabi dahulu, termasuk detail cerita mengenai macam mana rupa Nabi Musa, macam mana rupa Nabi Isa AS, macam mana rupa nabi-nabi Bani Israel. Kita kenal rupa nabi-nabi mereka. Sebab tu sebahagian daripada ulama, sebahagian daripada ahli kitab masuk Islam.
sebagian lagi menolak. Kalau Muhammad tak sampai, mustahil dia boleh cerita sedetail ini. Ahli kitab. Okey. Kita nak cerita lagi mengenai Bani Israel, sebab dia ada banyak Nabi cerita mengenai Nabi-Nabi Bani Israel. Kita nak kenal mengenai Bani Israel. Kita sekian. Okey. Kita cerita Yahudi lah apa. Dia kenal kita. Kita pun kena kenal dia. Ya. Kita sekian. Orang Israel ataupun orang Yahudi ni, ada beberapa perkara yang kita kalau kita nak dealing dengan dia ataupun sekarang ni kita nak tahu mengenai dia, kita kena kenal dia. Yang pertama, oleh kerana nabi-nabi banyak diutus pada Bani Israel. Jadi nabi-nabi ni dia kan cerita benda-benda gaib. Jadi nature percaya benda gaib ada pada Bani Israel. Bani Israel ni dia suka cerita benda gaib. Dia lebih khurafat daripada mana-mana bangsa di dunia. Kita rasa orang Melayu kita khurafat kan? Bani Israel lagi khurafat. Badan dia pun tangkal. Kita kalau pergi ke sana, kita tak boleh kenal muka orang Arab dengan muka orang Israel. Dia lebih kurang sama je. Dia orang boleh kenal lah. Kita tak boleh kenal. Tapi kalau kita nak kenal kedai orang Israel ke orang Islam, kita tengok kedai orang Israel confirm ada tangkal. Besarnya. Dipanggil Ma'zuzah. Confirm ada tangkal. Jadi dia khurafat. Dia percaya kepada tangkal-tangkal. Dia percaya kepada benda-benda cita-cita gaib pun suka. Saya kalau pergi sana, kalau pakai cincin kan, saya suka menyakat dia. Saya kata, cincin aku ni kan, malam-malam nanti dia datang mimpi tau. Dia suka cerita macam tu. Jual lah kak, mana boleh. Jual lah kak, dia suka. Seprofesional mana? Seprofesional mana? Dia kalau kena batu, bagi dia suai setahun hidup dia. Sebab tu budak baling batu, dia tembak budak tu. Sebab kena batu tu suai. Kalau tuan-tuan tengok dekat Wailing Wall tu, dia yang tak untuk kepala tu, ada askar yang pakai senapang lengkap, sedang antuk-antuk nangis tu. Itu bukan menyesal. Itu baru lepas baling kena baling batu. Betul. Itu confirm kena baling. Jadi macam mana dia percaya benda dia. Sebab tu kita pelik. Bani Israel kita pelik. Kenapa dia tak percaya Nabi Muhammad, tapi dia percaya hadis Nabi Muhammad? Dia percaya. Kan Nabi sebut besok akhir zaman berlaku peperangan antara orang beriman dengan orang Yahudi, dan semua batu-batu dan pokok-pokok mengeluarkan bahasa dan gelombang yang boleh difahami. Ya ibadah Rahman, wahai hamba Allah. Belakang ada Yahudi, tangkap dia. Kecuali satu pokok bernama pokok gharqad. Dan dia tanam pokok gharqad tu. Tanam. Rumah dia kat mana pokok gharqad tu, dia tak tinggi. Tapi dia rimbun. Dia getah je, tapi dia rimbun. Kalau menyuruh memang tak pasal. Dia rimbun pokok tu. So jangan tanam pokok gharqad dekat rumah kita. Nanti Yahudi melawak rumah kita. Rimbun gitu. Itu dia cari. Kita pelik. Kau tak percaya Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Tapi kau percaya perkhabaran gaib Nabi Muhammad. Sebab nature benda gaib dia percaya. Saya pernah tanya dia. Errol Sharon kan Perdana Menteri dia. Kan koma 5 tahun. Saya tanya dia, come on. Kau punya perubatan tu tinggi apa? Kau dah tahu dia brain death dah, mati dah tu. Biological mati dah. Apa kau simpan lagi? Dia kata tak. Errol Sharon ni kena sihir orang Islam. Itu sedang cuba ubat. Lepas 5 tahun, dia isytiharkan meninggal. Saya tanya dia, tak boleh ubat kan? Tak boleh lah. Sihir orang Islam kuat lah. Dia tak boleh lawan. Dia suka cerita-cerita dengan itu. Itu memang dia. Bani Israel. Sebab itu dia takut. Tuan-tuan sekalian, dia dah tawan, dia dah bom Gaza, dia dah tawan banyak Baitul Maqdis. Kenapa dia tak rampas Masjid Aqsa? Masjid Aqsa tetap orang Islam boleh sembahyang. Kenapa dia tak rampas dia? Dia tak berani dia. Sebab dia percaya pada maknanya sial, pada berampas dulu nasib ke malang, celaka dan sebagainya. Dia tak berani dia. Itu Bani Israel. Itu memang dia. Dia memang percaya suka begitu. Yang keduanya,
Bani Israel ni dalam darah dia, dalam gen dia ada gen penakut. Kita cerita ni bukan kita bias tak suka dia tau. Bukan mentang-mentang kau tak suka kau tidur macam-macam. Tak. Tuan-tuan kalau baca laporan-laporan psikologi, memang dalam gen orang Yahudi ada darah penakut. Sebab dia memang sejarah dia kena hambat daripada banyak negara, kena bunuh, dia kena jadi hamba, lari dan sebagainya. Jadi gen penakut memang dekat diri dia. Kan? Saya boleh bawa tuan-tuan sekalian kajian psikologi mengenai bangsa Yahudi. Dia tak berani berdentang mata dengan kita. Dia pakai semapang apa kita berdentang mata, dia tak berani, dia lari mata. Dia ada gen penakut. Kan? Dan dalam peperangan waktu zaman Nabi pun, ketika peperangan Uhud, kan 1,000 orang nak bersama perang, tiba-tiba 300 orang tarik diri, orang Yahudi takut berperang. Tak berani. Kemudian Nabi kepung Khandak 2 minggu kan. Bukan Khandak, Bani Qainuqa. Kepung 2 minggu, akhirnya dia menyerah. Dia tak berlawan pun, dia takut. Dia nampak je dia, tapi dia penakut mana. Ya? Dan dalam Quran Allah sebut benda tu, itsaqaltum fil ard. Apabila dia tak bergerak daripada bumi ni kalau dia ajak berperang. Dia tak bergerak daripada bumi ni. Right? Itsaqaltum fil ard. Dia memang darah penakut. Kalau bangsa Arab ni disebut dalam Quran bangsa pengkhianat, al-Arab asyadul kufra wan nifaq. Arab kalau tak beriman paling kufur, paling munafik. Itu kelemahan bangsa Arab lah. Kan? Dia waktu kalau tengok sejarah bangsa Arab, dia penuh dengan pengkhianatan. Tuan-tuan, kita bicara mengenai tumbang khalifah pada 1924. Kita marah kepada Kamal Atatürk. Itu kita rasa dia lah faktor tunggal. Tapi dia salah satu faktor. Antara yang menyumbang besar juga adalah pengkhianatan bangsa Arab. Kan pernah dengar nama Lauren Arabia? Lauren Arabia, dia jumpa ketua-ketua Arab ni, dia jumpa Syarif Hussein. Dia janjikan Syarif Hussein, jom, apalah kau nak ikut orang Turki pula. Jom, khianat bangsa Turki, nanti kalau tombak khalifah, aku nanti ikut jadi khalifah. Nanti ikut jadi khalifah. Itu digerakkan revolusi Arab pada 1916. 1917, Baitul Maqdis jatuh ke tangan British. Kan? Jadi 1924 Khalifah tombak, Syarif Hussein juga British. Okey, aku dah bersedia jadi khalifah. Okey, bawa semua keluarga kau pergi Cyprus. Kita nak buat pertabalan. Sampai di Cyprus dipenjarakan dengan keluarga dia. Kubur ada di Cyprus. Keluarga dia. Kalau pergi Cyprus boleh tengok dekat Larnaca. Ada kubur keluarga-keluarga Syekh Hussein. Syekh Hussein. Kan? Sedih dia sebab pengkhianatan tu, dia pun kena khianat dengan British. Dan Baitul Maqdis tombang kepada British dan dibagi negara Palestin kepada Israel. Jadi dia sedih, dia minta untuk sembahyang di Baitul Maqdis. Terbang dia daripada Larnaca sampai ke Amman, meninggal dia, tak sempat untuk sembahyang. Tapi dimakamkan sekitar Baitul Maqdis. Jadi maknanya itu orang Arab. Jadi dia memang masih penakut. Itu apa-apa sangat pun dia tu. Ya, cuba tuan-tuan sekalian, saya nak kongsikan cerita berhari ini. Saya selalu bawa kisah ini. Yang dah pernah dengar saya tak kira, saya nak cerita lagi. Dia dengar lagi. Ya. Cuma dia satu hari saya bawa maknanya rombongan pergi ke Baitul Maqdis. Sebahagian dia budak-budak muda, sebahagiannya orang yang tidak muda. Bukan orang tua saya sebut. Orang tidak muda. Orang muda dan orang tidak muda. Jadi geng muda ni semangat ni. Kita nak jadi orang Melayu pertama diving dekat Palestin. Boleh tak atur? Kita boleh, insyaAllah boleh. Dan yang tidak muda, namanya lawat makam-makam. Yang muda tu saya lead sendiri untuk pergi ke diving. Saya sampai di Ilat. Ilat ni 200 km daripada Jerusalem. Sampai di Ilat, dia minta lesen. Minta lesen diving, kita membagi lesen. Minta buku log, kita diving ada buku log. Tapi biasa orang travel tak bawa buku log, bawa buku kan. Tak bawa. Kalau tak bawa, kami anggap kau dah lama tak diving, lebih 6 bulan tak diving.
Jadi karena lebih 6 bulan dia kena refresh course. Dia buat refresh. 1 jam atas darat, 1 jam dalam air. Bersama saya ada masalah-masalah yang kena juga. Dia ajar satu. Contoh sekian, tak skip satu tajuk. Masalah itu sama kali, come on kau tengok kita pegang tank ini bukan tahu kita biasa kita. No. Tak skip satu. Dalam air pun sama, tak skip tajuk. Satu. Kita diving di Mesir. Di Dahab ni dia ada satu blue hole. Blue hole ni kalau ikut kajian antara pandangan adalah taik bintang jatuh, boom, membentuk satu lubang 3 kali padang bola sepak, beratus meter bawah. Jadi kita melangkah terus 100 meter bawah. Diving di blue hole. Aku nak diving ni. Kau diver ke? Betul diver. Ada lesen? Ada. Tengok lesen? Sorry tak bawa. Betul ke diver ni? Betul. Okay. Ambil peralatan sana. Ambil tank kat sana. Yang lupa bayar sini. Aku terjun ke situ. Check pun tak tuan-tuan sekalian. Sebab itu blue hole, nama lain dia adalah diver cemetery. Perkuburan para diver. Blue hole, nama lain dia diver cemetery. Banyak orang meninggal kat situ. Sebab tak check. Pakai pengakuan je. Habis saya diving, saya nak makan. Jadi walaupun ada fatwa sebahagian negara Arab, sembelihan orang Yahudi boleh makan, tapi saya tak tergamak nak makan. Orang Yahudi ni ahli kitab, kalau sembelih disebut nama Allah, Syamshim, itu bismillah dia lah. Syamshim dia baca ya. Jadi maknanya dia baca dan halal bagi Yahudi ni namanya kosher. Contoh kalau pergi naik kapal terbang, tak ada makanan halal, boleh minta kosher. Itu halal, istilah halal bagi Yahudi. Kalau pergi US ke mana tak jumpa kedai halal, kalau nak makan daging boleh beli kedai kosher sebab ada fatwa. Tapi saya tak tergamak. Jadi saya pun cari kedai makan seafood. Saya ingat lagi nama kedai itu Ginger Asian Seafood. Ginger Asian Seafood. Jadi saya pun buka menu. Tengok menu, ada tom yum big prawn. Tom yum. Mental saya block terus tau. Yahudi tom yang bulan ini pasti tom yum. Sebab apa? Saya biasa kat negara Arab, Asian restaurant kita masuk. Minta kari rasa kari, minta masak lada rasa kari, minta pedas rasa kari, minta tom yum rasa kari, semua rasa kari. Saya biasa mengharap macam tu. Dia pula berjepik si Yahudi, tom yum pula. Tapi tak ada apa-apa nak makan, saya pun minta tom yum. Tak lama lepas tu datang tom yum. Saya tengok, rupa tom yum ni. Cium, bau tom yum ni. Rasa, sebiji tom yum kat negara kita. Saya siap panggil chef dia. Siap. Mana yang kau belajar masak tom yum? Dia kata belajar kat Thailand. Barang mentah ni semua daripada Thailand. Tuan-tuan, kalau dia kata tom yum semua. Jadi, Yahudi bangsa biasa. Cuma dia, kalau dia buat kerja sungguh-sungguh. Itu dia. Dan itulah attitude yang Nabi ajar pada seluruh dada orang Islam. Nak buat kerja jangan main-main. Allah menyukai seorang membuat pekerjaan ayutqinah wa in qalla. Sungguh-sungguh walaupun kecil. Itu kan diajar. Jangan tangguh kerja. Kan dalam hadis Nabi sebut jangan tangguh kerja. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan. Jangan kamu kata benda yang kamu boleh buat pada hari ini aku akan buat pada hari esok. Jangan buat kerja cincai-cincai. Buat kerja sungguh-sungguh. Rumah kita Allah dah amanahkan sebagai rumah. Jadi betul-betul. Ini balik kita tengok stor rumah. Macam-macam benda ada. Tika koyak ada 3 tahun ada. Kipas patah dekat situ. Kita servis kereta dah 5 tong. Kereta minyak hitam tu ada berarti suku. Ada lagi. Satu kala, siapa buang kemas. Dapur kita buka. Laci dapur. Plastik dah 3 tahun, 4 tahun dekat situ. Bawa katil. Hadiah kahwin 20 tahun lepas. Cawan tu pun dah outdated dah. Brand tu orang tak pakai dah. Ada dah. Buka lah pakai.
Kan? Jadi dia buat ini sungguh-sungguh. Itu yang memang kita kena ada. Dan itu bersepatutnya orang Islam. Dan itu orang Islam dulu. Buat ini tak menyanyi. Kan? Tuan-tuan sekalian, orang Yahudi ini biasa. Cuma itu memang dia. Kan? Dia memang ada darah pelaku. Ya? Orang Melayu, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan tahu tak? Apa kelebihan bangsa Melayu? Tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan sekalian. Orang Melayu ni, dia berani mati. Benda ni bukan kita mentang-mentang kita orang Melayu tau. Tentang orang Melayu, kau pandai lah kan. Klaim lebih-lebih orang Melayu. Tuan-tuan baca sejarah, orang Melayu terkenal dalam gen dia ada darah amok. Amok tu bukan mengamuk yang kita marah lelaki kita balik pinggan itu mengamuk balik pinggan bagi cawan itu mengamuk. Amok ni maknanya apabila dah sampai satu stage dia berani mati. Amok. Amok ada kat bangsa Melayu je. Amok. Tuan-tuan tengok apa nama kamus. Perkataan amok hanya bangsa Melayu. Ingat tak kes rempang, kes apa nama ketika apa nama Pulau Lingga tu kan Jenderal TNI kan dia bagi ucapan dia kata bangsa Melayu ni dia ada satu benda bernama amok. Kalau amok Melayu tu kalau dia dah sampai satu stage tak ada siapa yang boleh lunturkan dia benda amok tu. Maknanya berani mati. Dan jadi kita ada tau. Ini bukan kita klaim. Bukan kita klaim. Memang ada benda tu. Sebab tu kita ni tuan-tuan sekalian kita kena tahu kita punya darah ni apa. Kita punya gen ni apa. Dan buat kerja betul-betul. Benda main-main buat betul-betul pun jadi hebat. Benda main badminton dan main-main buat betul-betul pun jadi hebat. Oh, pertandingan ni orang respect. Oh, apa lagi? Naik basikal. Kalau dia tu ada Langkawi tu, kadang-kadang jumpa kat Kajang, kadang-kadang jumpa kat Kelang, kadang-kadang jumpa kat Shalam, orang ada basikal tu. Sungguh-sungguh, benda tu main-main, dia sungguh-sungguh pun nampak hebat. Kenapa benda betul-betul kita buat main-main? Benda betul-betul, buat betul-betul. Ada masjid makmur yang betul-betul. Ajak orang ke masjid betul-betul. Tahu benda betul-betul jadi hebat. Ini benda betul-betul buat main-main. Benda main-main buat betul-betul. Jadi dalam darah kita dia beza. Darah kita ini bukan kita klaim kita Melayu. Tuan bacalah siapa, bacalah pembahasan psikologi bangsa-bangsa. Bangsa dan dunia ni dia ada beberapa bangsa besar. Bangsa Bani Israel, bangsa Arab, bangsa Aryan. Bangsa Aryan ni ada yang ke timur, ada ke barat. Kalau ke barat dia jadi bangsa Jerman. Yang timur jadi bangsa Parsi, bangsa Aryan. Bangsa Slavik ni bangsa negeri Tantan tu. Uzbekistan, Tajikistan dan juga Rusia. Dan ada bangsa Rom bangsa Eropah, US bangsa Rom. Ada bangsa Melayu, ada bangsa Cina, ada bangsa India. Itu bangsa-bangsa besar dunia. Kita tahulah kelebihan kita. Dan orang Mak Saleh ni dia memang tulis buku untuk lemahkan semangat kita. Orang Melayu ni tak berani lah, tak boleh berniaga lah, pemalas lah. Dan kita percaya. Padahal benda itu tak betul pun. Jadi maknanya dalam darah kita ni dia ada satu yang tersimpan. Yang istimewa. Nanti kita bahaskan dalam kelas lain. Sembilan musibah. Okey. Itu mengenai Yahudi ya. Pertama dia bangsa pengecut dan dia paling khurafat kan. Okey, kita tengok hadis yang ke 10. 10 kan? Okey. An Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qala lamma usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Masjid Aqsa asbaha yatahaddathu an-nas bizalika fartada an-nas mimman kanu amanu bihi wa sadaquhu wa sa'u bidzalika ila Abi Bakr faqalu hal laka ila sahib yaz'amu annahu usriya fihi layl ila al-Bait al-Maqdis qala aw qala dhalik qalu na'am qala la in kana qala dhalika laqad sadaqa qalu aw تصدقه أنه ذهب الليل إلى البيت المقدس وجاء قبل أن يصبح قال نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه بخير السماء في عضوة أو روحة لذلك سمي Abu Bakar As-Siddiq. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata,
Tatkala Rasulullah SAW Isra dijalankan di malam hari, Allah Subhanahu wa taala di Masjid Aqsa, maka di pagi harinya orang-orang banyak berbicara karena itu dan mereka hampir murtad dari sesiapa yang dahulunya beriman dan benarkan Rasulullah SAW. Maka mereka mendatangi Sayyidina Abu Bakar dan berkata, apakah kamu berpihak kepada sahabatmu? Ia menyatakan bahawa malam tadi itu ia diperjalankan di Baitul Maqdis. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, apakah ia benar-benar mengatakan demikian? Mereka berkata, ya. Abu Bakar berkata, jika ia berkata seperti itu, maka ia benar. Mereka berkata, engkau membenarkan bahawa ia pergi tadi malam ke Baitul Maqdis dan datang kembali sebelum fajar? Abu Bakar kata, ya. Sesungguhnya aku akan membenarkannya, bahkan jika ia pergi lebih jauh lagi, aku membenarkan khabar dari langit yang ia terima di pagi hari atau sore atau petang hari. Karena itulah Abu Bakar digelar As-Siddiq, iaitu yang membenarkan. Okay. Atau sekalian, ketika Nabi balik dari Isra Mi'raj, ramai orang ragu-ragu dan orang macam betul ke kan? Ramai orang ragu, ramai orang betul ke. Ada yang tak percaya dan ada yang namanya goyah iman dia. Ketika ditanya oleh pada Sayyidina Abu Bakar, percaya ke apa yang Nabi sebut? Abu Bakar kata apa? Kalau lebih pelik daripada itu pun aku percaya. Lebih pelik, lebih jauh kalau di Baitul Maqdis, lebih jauh, lebih pelik daripada itu pun aku percaya. Maka Sayyidina Abu Bakar digelar As-Siddiq. As-Siddiq itu maknanya orang betul-betul benar imannya. Jadi hadis ini kita nak cerita mengenai bagaimana kita perlu mencontohi keimanan Sayyidina Abu Bakar, iaitu apa yang Nabi sampaikan adalah benar. Antara orang yang pernah membenarkan kata-kata Rasulullah antaranya adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih dia betul-betul percaya Konstantinopel akan tombang. Maka dia percaya, dia berusaha dan tombang kota Konstantinopel. Tuan-tuan sekalian, banyak lagi hadis-hadis Nabi akhir zaman. Banyak kita kan di akhir zaman. Jadi kita belajar hadis-hadis ini kan, di mana kita percaya dan kita berusaha kan, mana ke arah yang lebih baik dan apa yang Nabi ajarkan. Mudah-mudahan kita juga digolongkan sebagai orang yang as-siddiq, kan orang yang akan bersama Nabi besok, alladzi an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. As-siddiq ini maknanya orang betul iman dia. Benar-benar dia ikut apa yang diajak Nabi. Okey. Okay. Kita habiskanlah video. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ketika kaum Quraisy mendustakanku. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, inna Rasulullah SAW qala, lamma kadzabani Quraisy, qumtu fil hajar, fajilla Allahu li Baitul Maqdis, wa taqiftu akhbiruhum an ayati wa ana anzuru ilaihi. Dari Jabir bin Abdullah dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ketika kaum Quraisy mendustakanku, aku berdiri di Hijr, di Ismail. Tiba-tiba Allah menampakkan padaku Baitul Maqdis, sehingga aku dapat mengkhabarkan kepada mereka tentang tanda-tandanya, sedangkan aku terus melihatnya dengan mata kepala pada saat itu. Nabi SAW ketika ditanya Baitul Maqdis, kan, Allah bukakan, oh ini tempat ni, tempat ni, tempat ni, tempat ni. Okay? Jadi di malam kuliah ni saya nak cerita sikit mengenai Baitul Maqdis yang kita kenal. Kita biasa tengok gambar dia. Tuan-tuan, Baitul Maqdis tu lebih kurang 36 ekar. Semua itu adalah kiblat pertama. Kiblat pertama. Jadi dulu orang sembahyang menghadap Baitul Maqdis. Atau orang beriman juga, Nabi dapat ibadah sembahyang menghadap Baitul Maqdis. Selama 13 bulan atau 16 bulan menurut hadis, maka barulah ibadah solat dihadapkan ke Kaabah. Dulu Kaabah untuk ibadah haji semata-mata. Solatlah ke arah Baitul Maqdis. Dia adalah kiblat pertama. Orang Yahudi masih menganggap itu kiblat. Sebab orang Yahudi kalau sembahyang menghadap Baitul Maqdis. Masuk dalam pintu Baitul Maqdis, masuk pintu Baitul Maqdis, kita mula diberi kiri. Saudara, bayangkan ya. Sebelah kiri dia ada makam Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi makam Nabi Sulaiman dia ada penjara jin. Penjara jin di bawah Nabi Sulaiman boleh memerintah jin. Dan ada jin-jin yang ingkar dan mungkar di penjara. Saya waktu kursus sejarah Baitul Maqdis dengan Imam Masjid Aqsa, Imam tunjukkan ini penjara jin. Saya tanya Imam, ada lagi tak jin kat sini? Dia tarik tangan saya, dia kata kau jangan tanya. Jadi penjara jin.
Atas penjara jin tu dia rumahnya Imam Ghazali. Ketika Imam Ghazali tulis kitab Ihya Ulumuddin. Jadi Imam Ghazali dia memulakan kitab Ihya dekat Masjid Masjid Umawi dekat Syria dan menghabiskan dekat Baitul Maqdis. Okey, sebelah kiri ya. Okey, tuan-tuan sekalian. Kemudian berjalan ke depan ya. Ke depan dia ada masjid utama tu, dekat masjid utama. Masjid Kibli dipanggil ya. Masjid Kibli itu maknanya masjid Kibli itu masjid utama. Kemudian dekat bawah Masjid Kibli itu bawah dia dipanggil Masjid Qadim. Masjid Qadim itu masjid bawah tanah yang saya sebut. Dia ada perpustakaan Hittiniyah, perpustakaan Hittin. Dekat situ ada lebih 500,000, setengah juta manuskrip dan kitab-kitab lama. Kalau kita datang dan imam percaya, imam bagi ke kita je. Bawa balik, selamatkan. Dan saya pernah sebut, Yahudi pernah bakar Masjid Aqsa, bukan masjid itu. Dia bakar perpustakaan bawah tu. Dan dia nak hanguskan perpustakaan bawah. Banyak macam-macam sejarah yang ada kat situ. Ada manuskrip yang tidak ada kopi dia. Hanya satu-satunya kopi kat situ. Bersama saya ada satu kitab perubatan Islam. Itu satu-satunya kopi yang ada kat dunia. Perubatan Islam, Al-Marad, penyakit apa, Al-Alamat, dia punya simptom apa, Al-Ilaj, dia punya ubat apa. Saya belum sempat terjemahkan semua. Beberapa para ustaz kat sini nak sama tu terjemahkan untuk manfaat kita. Ada kitab tu saya tebal ni tuan-tuan. Tebalnya saya cuba terjemahkan tak ada habis masalah. Kita bahasa Arab ni. Itu kita Hittiniyah. Okey. Kemudian Baitul Maqdis ni tuan-tuan sekalian, dia ada dekat Baitul Maqdis ni, dekat masjid utama, dalam itu yang belah atas Masjid Kibli, dalam tu ada makam Arba'in. Arba'in ni 40. Dia tempat berkumpulnya 40 wali abdal. Dekat Syam ni ada wali abdal, bilangannya 40 orang. Meninggal seorang akan diganti seorang lagi. Mereka wali abdal ni akan membuat persidangan dekat Masjid Aqsa. Bila wallahu alam, imam pun tak tahu bila. Ada 40 orang wali kat situ. Dekat Syam ni ada 40 orang wali ni. Kemudian belakang tu dia ada mihrab Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, dia ada mihrab Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dia berdoakan, dia dapat anak tu. Dalam Al-Quran sebut iznada rabbahu nida'an khafiyah. Dia kalau berdoa sedih doa dia. Khafiyah ni berdoa bersedih doa dia. Kita boleh contohi jangan doa marah-marah. Wujudkan Tuhan kuasamu ya Allah. Laki marah laki doa macam tu kan. Doa ni nida'an khafiyah. Okey. Apa lagi kepada Baitul Maqdis? Dekat ada Dome of Rock. Dome of Rock tu dia kubah warna emas tu. Kubah warna emas tu dekat situ permulaan Nabi Isra Mi'raj. Mengikut sebahagian ulama sirah. Okay. Dekat belakang tu dia dipanggil Balat Aswad. Balat Aswad ni batu berwarna hitam. Kalau ikut Imam Masjid Aqsa, di situ ada Nabi Khidir bersolat di situ. Setengah-setengah keadaan. Nabi Khidir Nabi Khidir ni antara yang disebut dalam sirah masih hidup lagi. Setiap kali pergi saya tunggu, saya usah jangan nak tunggu tak berjumpa. Balat Aswad dipanggil. Okey. Kemudian ada apa lagi? Kemudian dia ada dipanggil Kubah Anbiya. Kubah Anbiya tempat Nabi sembahyang bersama para anbiya. Kemudian ada Kubah Silsilah. Kubah Silsilah itu tempat Nabi Daud alaihissalam dia menghukum. Nabi Daud kan raja dan juga hakim. Dia menghukum. Jadi salah ni. Apa lagi? Di sebelah, kalau kita ke depan ni, di sebelah kanan dia ada tempat Nabi menambah burak. Jadi kerajaan Utsmaniyah letakkan satu gelung bulat sebagai simbol Nabi menambah burak kat situ. Kemudian di sebelah kiri dia ada bilik Siti Maryam. Siti Maryam ni dia khidmat bersihkan Baitul Maqdis. Jadi dia petang-petang dekat rehat kat situ. Maka kalau rehat kat situ tu Nabi Zakaria akan bawa makanan. Tapi sampai-sampai ada makanan Nabi Zakaria. Itu sekitar Baitul Maqdis. Jadi Nabi SAW menceritakan agak detail kepada ahli kitab sampai apa kata ahli kitab. Kalau Muhammad tak sampai, mustahil dia boleh cerita benda itu. Dulu tak ada Google, tak ada YouTube. Sekarang ni tak sampai pun kita boleh cerita dengan detail. Sebab tak ada YouTube, boleh tengok gambar sebagainya. Dulu mustahil boleh cerita. Okey, hadis yang terakhir. 17 hadis. Kalau gitu tak boleh terakhir aja.
Kita sambung rata-rata. Jadi malam hari ini kita belajar pasal orang Yahudi. Kelas akan datang kita akan detail sikit mengenai bumi Gaza. Bumi Gaza, kemudian kita akan bincang mengenai ada hadis akhir zaman mengenai Baitul Maqdis insya-Allah. Okey, minggu depan kelas kita tangguh dulu, atau nanti kita gandakan pada minggu yang seterusnya. Sebab esok dengan izin Allah minta doa saya akan pergi ke Iraq. Besok saya akan pergi ke Iraq. Ada misi dan juga rawatan untuk ke sana. Nanti kita balik kita boleh cungkil sejarah-sejarah Iraq mengenai Nabi Ibrahim. Di situ ada sejarah Baghdad, ada sejarah dekat situ ada kota terakhir Parsi yang Maharaja koyak surat Nabi itu. Dekat situ, dekat sekitar situ. Namanya Maharaja Khusrau, nama dia koyak surat Nabi itu. Insya-Allah saya pergi dalam satu hari lah. So dia melintasi hari Selasa minggu depan. Seminggu dah tak ada. Kita jumpa Selasa satu lagi. Kelas kita tu mungkin minggu tu kita buat 2 kali. Doakan saya insya-Allah. Allah mudahkan bagi membantu kita lagi insya-Allah. Okey, sekian saja tuan-tuan sekalian. Di belakang sekali itu kita ada program Baitul Maqdis Camp. Kita boleh baca ada 8 jenis Baitul Maqdis Camp tuan-tuan. Itu boleh war-warkan kita manage dengan wasta'inu bikitman dengan cara halus dan senyap insya-Allah. Dan kita akhiri dengan sekali lagi lagu ataupun qasidah ataupun syairnya Kanduri usuli lirtai joroyo tak sentuh temantin anyar tak sentuh temantin anyar Jangan pelek na bimbing kuwi nunyu pelek no anggun masuk dodotiro kanggun masuk dodotiro kumitir badaing pinggir dada panajlumatama kanggon sebab mengkasare kanggon sebab mengkasare rumpung padang rembulane rumpung jembar kalangane yuk Surayo Bima takbir Bima risalah Salatullah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Ala Yasin Habibillah Tawassalna Bismillah Wa bilhadi Rasulillah Wa kulli mujahidin lillah Bi alil badri ya Allah Bi alil badri ya Allah Ilahi salbil ummah Minal afati wal nikmah Wa min hamni wa min ummah Bi alil badri ya Allah Bi alil badri إلهي ناجنا وامشيث جميع أذية واصرف مكائد الإذى والتوب بآل البدر يا الله
في أهل البدر يا الله bangkitlah tanaman sudah berbunga menghijau berseri-seri bagaikan raja sehari bagaikanlah raja sehari pengembala anak gembala panjatlah blimbing itu meskipun licin tapi panjatlah untuk bersihkan pakaianmu, untuk bersihkan pakaianmu, pakaianmu, pakaianmu yang ada tetas di tepi jahitlah perbaiki untuk menuju senja hari, untuk menuju senja hari. Selagi bulan menyambar terang, mari bersorak-sorak gembira, gema takbir, gema risalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Guru-guru kami ya Allah, ibu dan ayah kami ya Allah, orang yang mempunyai hak di atas kami ya Allah, dan kepada seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat sama ada yang masih ada ataupun yang telah tiada ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bantulah saudara kami yang berada di Palestin ya Allah. Bantulah saudara kami yang berada di Gaza ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami walau di mana mereka berada dan pada ketika masa ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum taqabbal ya karim.